Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan kepada semua pelajar tahun 1. Untuk mata pelajaran adab pada hari ini, kita akan belajar unit 1 dalam buku teks muka surat 1 dan juga muka surat 4. Pelajar-pelajar sila rujuk buku teks masing-masing. Tajuknya ialah adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca dan fahami ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surah Al-Isra ayat 23. Maksudnya, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Okey. Siapakah Allah? Allah adalah Tuhan bagi sekalian makhluk dan juga alam. Jadi, Allah adalah Tuhan kita. Allah mencipta alam. Allah mencipta segala-galanya, mencipta apa yang ada di langit dan di bumi. Macam dalam gambar ni, ada gambar matahari, planet, bintang dan sebagainya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga mencipta manusia. Setiap manusia yang dilahirkan, yang ditiupkan rohnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya terjadi secara semula jadi. Yang ketiga, mencipta binatang. Dan yang keempat, mencipta tumbuh-tumbuhan. Jadi, sekali lagi saya ingin tegaskan, apa yang ada di langit dan di bumi, segala-galanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat muka surat 4. Pengertian adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata seorang budak di dalam gambar ini, "Ustaz, apakah maksud beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian ustaz menjawab, beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud menunaikan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna dan menjaga hati serta kemahuan daripada perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, pelajar ni, dia tanya ustaz dia, apakah maksud beradab dengan Allah? Jadi ustaz ni menjawab, beradab dengan Allah ialah kita menunaikan segala suruhan Allah. Apakah suruhan Allah? Contoh-contohnya seperti solat, berpuasa, menunaikan zakat, pergi ke haji dan sebagainya. Dan juga meninggalkan segala larangan Allah ataupun menjaga hati serta kemahuan diri daripada perkara yang dimurkai Allah ataupun yang dilarang oleh Allah, seperti melakukan dosa lah, seperti mengumpat, menyakiti hati ibu bapa, mencuri dan sebagainya. Kemudian pelajar ini bertanya lagi, apakah hukum beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian ustaz menjawab, kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud hukum beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib. Jadi kita lihat penghayatan ataupun pengajaran daripada perbincangan kita. Sentiasa beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kasih dan cinta kepadanya. Bermaksud, bila kita beradab dengan Allah, ia akan menanam rasa cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kita akan sentiasa melakukan amal kebajikan dan meninggalkan segala larangan Allah. Dalam buku teks muka surat 5 dan juga 6, tajuknya ialah cara beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diharapkan sambil menonton video ini, pelajar-pelajar hendaklah merujuk buku teks masing-masing, buku surat 5 dan juga 6. Okey, mari kita lihat bagaimanakah cara beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca dan fahami. Yang pertama ialah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap alhamdulillah. Jika kita dapat apa-apa hadiah daripada ibu bapa ataupun atuk dan nenek dan sebagainya, itu bererti kita mendapat nikmat dari Allah. Jadi kita hendaklah bersyukur. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Sebagai contoh, menunaikan solat ataupun berpuasa. Yang ketiga, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam gambar ini, ada seorang perempuan sedang membaca buku dan ada budak lelaki hendak mencuri barang dalam beg perempuan tersebut. Jadi perkara mencuri ini adalah larangan Allah. Jadi kita hendaklah meninggalkan larangan Allah. Yang seterusnya, takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu jika kita buat dosa, Allah akan seksa kita dalam neraka. Dan seterusnya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Islam yang beriman, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita sentiasa sihat dan dilindungi, serta kita boleh memohon apa yang kita nak, apa yang kita hajati. Seterusnya, muka surat 6. Bagaimanakah contoh beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Baca dan fahami. Untuk pengajaran, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukur kepadanya. Kita berpuasa, kita menunaikan solat dan sebagainya, kita berzikir, contohnya, itu adalah tanda kita ini syukur kepada Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita jika kita pertama menjaga solat setiap waktu. Kalau kita solat 5 waktu sehari semalam, kita tidak tinggal solat, insya-Allah Allah akan menyayangi kita. Begitu juga jika kita sentiasa membaca Al-Quran, termasuklah Iqra dan sebagainya, Allah akan sayang kita. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berselawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita juga dikehendaki ataupun digalakkan untuk sentiasa berzikir. Sebagai contoh, kita berzikir seperti selepas solat, tak kiralah selepas solat ataupun tidak, dengan zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi diharapkan pelajar-pelajar dapat mengambil pengajaran daripada video ini. Hikmah beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat 9. Dan juga akibat tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat 10. Okey, mari kita lihat apakah hikmah beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah juga bermaksud kesan baik ataupun faedah jika kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita beradab dengan Allah, kita semayang, kita solat, kita berpuasa dan sebagainya, Allah akan mengasihi kita, Allah akan sayang kita. Kemudian yang kedua, mendapat ketenangan jiwa. Jiwa dan hati kita akan berasa tenang, tiada serabut ataupun stres dan sebagainya. Hati kita akan sentiasa tenang. Dan seterusnya, mendapat ganjaran pahala. Apabila kita beradab dengan Allah,
kita melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, Allah akan memberikan kita pahala. Dan dengan pahala, ia akan menambah amal kita. Seterusnya kita akan dapat masuk ke dalam syurga Allah. Seterusnya, akibat tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat tidak beradab ataupun kesan buruk tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah akan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tadi, kalau kita beradab, Allah akan mengasihi kita, Allah akan menyayangi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak beradab, Allah akan murka kepada kita. Allah akan tidak sayang kita. Seterusnya, lupa perintah agama. Bila kita tidak beradab dengan Allah, kita akan sentiasa lalai. Bermaksud kita akan lupa untuk solat, lupa untuk berpuasa dan sebagainya. Seterusnya, berada dalam keadaan gelisah. Bermaksud hati kita akan tak tenang, jiwa kita akan tak tenteram. Kita akan rasa macam serabut ataupun stres dan sebagainya. Dan mungkin juga kita akan mudah menangis. Okey. Dan yang terakhir, mudah dipengaruhi syaitan. Bermaksud, kalau kita tidak beradab, syaitan akan mudah untuk menghasut kita membuat dosa, seperti tinggalkan solat, tidak puasa dan sebagainya. Kisah Ibnu Umar dan pengembala kambing. Sila rujuk buku teks muka surat 11. Okey. Kisah Ibnu Umar dan pengembala kambing. Siapakah Ibnu Umar? Ibnu Umar ini ialah merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, Abdullah bin Dinar pergi bersama Ibnu Umar ke Mekah. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berhenti sebentar untuk berehat. Tiba-tiba, ada seorang pengembala turun dari bukit menuju ke arah mereka. Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Adakah kamu pengembala?" "Ya," jawabnya. Ibnu Umar melanjutkan soalan, "Jualkan kepadaku seekor kambingmu." Pengembala itu menjawab, "Saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Saya hanyalah hamba sahaya." "Katakan sahaja pada tuanmu bahawa seekor kambingnya dimakan serigala," kata Ibnu Umar. "Lalu di manakah Allah Azza wa Jalla?" jawab pengembala sambil menatap Ibnu Umar. Ibnu Umar terkejut lalu berkata, "Ya benar, di manakah Allah Azza wa Jalla?" Kemudian beliau menangis, lalu dibelinya hamba tadi dan kambing-kambing itu. Beliau pun memerdekakan hamba tersebut dan memberikannya kambing-kambing itu kepada pengembala itu. Jadi, secara ringkasnya, kisah ini ialah merupakan kisah Ibnu Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika mana beliau dan rakannya dalam perjalanan menuju ke Mekah. Beliau berhenti berehat. Kemudian datanglah seorang pengembala kambing di kawasan tempat mereka berehat. Kemudian Ibnu Umar tanya kepada pengembala itu, "Adakah kamu pengembala?" Jawab pengembala itu, "Ya." Kemudian Ibnu Umar bertanya, adakah dia dapat membeli seekor kambing itu? Kemudian pengembala cakap, "Saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Saya hanya pekerja sahaja." Kemudian Ibnu Umar sahaja nak menguji keimanan pengembala itu dengan menyuruh pengembala berkata kepada tuannya, kambing itu dimakan serigala. Kemudian pengembala itu menjawab, "Di manakah Allah?" Jawab pengembala tadi sambil dia melihat Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar terkejut. Lalu Ibnu Umar tanya balik, "Di manakah Allah?"
Kemudian Ibnu Umar menangis mendengar jawapan itu, menunjukkan bahawa walaupun tuannya tidak ada dekat situ, dia tidak berani untuk mengkhianati tuannya ataupun menjual kambing itu tanpa pengetahuan tuannya. Bermaksud dia takutkan Allah. Jadi dalam kes ni, pengembala kambing tadi mengamalkan adab dengan Allah. Jadi itu saja, diharapkan pelajar-pelajar dapat mengambil pengajaran daripada cerita ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.